teruskan apa ni, okey. Terima kasih Ustaz Fauzan, insya-Allah. Jadi saya mulakan dengan kita pada slot kali ini kita membincangkan daripada buku tip-tip cemerlang daripada Al-Quran, pengarang Datuk Dr. Zainal Abidin. Okey, jadi saya akan share skrin. Tak buka tadi. Tak jadi. Tak tadi. Dia tukar tadi. Tak save. Tak save tadi. Minta maaf kerana ada sedikit masalah teknikal. Okey, topik yang akan saya bincangkan adalah topik keempat dalam buku ini. Topik keempat iaitu dalam muka surat 38 ya, iaitu cemerlang dengan ilmu semasa. Jadi sebenarnya pengarang menceritakan bahawa untuk menuju jalan kecemerlangan kita memerlukan peta. Peta yang dimaksudkan yang diperlukan oleh umat Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Kerana Al-Quran adalah peta yang lengkap, selamat, dan pengarang menggunakan perkataan peta yang akuan, iaitu peta yang paling benar, paling adil dan paling tepat. Dan tiada sebarang bengkang bengkok di dalamnya. Jadi hanyalah kitalah yang sepatutnya menggunakan Al-Quran, sama ada kita hendak menjadi cemerlang ataupun tidak. Jadi oleh kerana dalam buku ini pengarang meletakkan bahawa kita tidak boleh dalam topik buku ini, kita sebenarnya tak boleh nak jam baca dari topik 4 dulu ke, topik 6 dulu ke. Dia sebenarnya mestilah mengikut turutan, kerana apa yang pengarang memberi mengikut prioriti. Jadi saya beri sedikit yang telah dibentangkan oleh pentadabbur yang pertama Ustaz Fauzan, Dr. Sharifah dan juga Syekh Gumas. Yang pertama adalah cemerlang dengan menjadi global champion, ya. Cemerlang dengan menjadi global champion daripada surah Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan bagi manusia. Kamu menyuruh pada yang makruf, mencegah kemungkaran, dan kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya Allah memang menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Hanyalah kita yang meletakkan diri kita sama ada yang terbaik atau kita meletakkan diri kita sehinanya jika kita tidak menurut perintah Allah. Yang kedua adalah cemerlang dengan iman dan takwa daripada surah Al-Alaq ayat 2 hingga 3, iaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ada baginya jalan keluar dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepadanya. Jadi takwa adalah sebenarnya punca sebenar key point untuk kejayaan, dan takwa adalah visa kita untuk menuju ke syurga. Dan dalam beberapa hari lagi, 2 hari lagi juga, kita insya-Allah akan menyambut Ramadan, dan tujuan utama Ramadan adalah untuk mencapai takwa. Semoga kita
kita akan mendapat takwa selepas habis Ramadan nanti. Yang ketiga adalah cemerlang dengan ilmu serta hikmah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah menganugerahkan hikmah kepada sesiapa yang dikendakinya. Siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar dianugerahi kurnia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal sahaja yang dapat mengambil pengajaran. Jadi ilmu dan hikmah adalah key point kepada kecemerlangan. Jadi jadi kita masuk kepada cemerlang dengan ilmu semasa, iaitu dalam muka surat ke-38, iaitu bab yang keempat. Saya rasa saja tertinggal satu slide, tak tahu macam mana saya tertekan. Sebenarnya sebelum kita bercakap pasal kecemerlangan, kita kena jelas bahawa apa itu cemerlang, ya. Cemerlang yang sebenarnya bukanlah seperti yang mindset kita dulu-dulu kita fikirkan kita hanya nampak kecemerlangan atau kejayaan itu hanyalah di dunia. Kecemerlangan dan kejayaan yang sebenar yang berlaku di dunia hanyalah kecemerlangan yang sementara. Jadi kita dah nak ketukar mindset kita. Kecemerlangan kita adalah apabila kita telah dapat berjaya memasuki syurga Allah, insya-Allah. Jadi kita dalam tip yang keempat ni, cemerlang dengan ilmu semasa. Jadi pengarang membawakan mengambil ayat dalam surah Yusuf, iaitu surah yang ke-12 ayat ke-21. Jadi insya-Allah kita tengok mushaf dan insya-Allah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahu azim. Maksudnya, dan setelah Yusuf dijual di negeri Mesir, berkatalah orang yang membeli Yusuf kepada istrinya, berilah dia layanan yang sebaik-baiknya, semoga ia berguna kepada kita atau kita jadikan dia anak. Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi dan untuk kami mengajarnya sebahagian daripada ilmu takwil mimpi. Dan Allah Maha berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi dalam ayat ini sebenarnya pengarang menekankan pada bahagian dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi dan supaya kami mengajarkan ilmu takbir mimpi. Jadi maksudnya apa yang ditekan di sini bahawa Yusuf diajar ilmu takbir mimpi, ya. Jadi ilmu takbir mimpi bukanlah satu ilmu fardu ain, ya, ia ilmu semasa. Jadi dicakap di sini bahawa ilmu semasa adalah sebahagian daripada ilmu fardu kifayah yang perlu dikuasai oleh umat Islam demi mencapai kecemerlangan. Jadi key point di sini, ilmu semasa juga adalah satu ilmu yang perlu dikuasai oleh sebahagian umat Islam untuk mencapai kecemerlangan. Jadi dibagi contoh, Nabi Yusuf sebenarnya memanfaatkan ilmu takbir mimpi untuk berdakwah kepada masyarakat. Itu diceritakan dalam sebenarnya ayat ke-39 juga surah Yusuf. Dalam ayat ke-39 ini Nabi yang bermaksud, wahai sahabatku berdua yang sepenjara, memuja dan menyembah berbilang-bilang Tuhan yang bercerai-berai itukah yang lebih baik atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa?
Jadi apa yang diceritakan di sini, apabila banduan lain bertanya kepada Nabi Yusuf untuk mentadbir mimpi, Nabi Yusuf mengambil peluang tersebut dengan ilmu yang beliau ada untuk berdakwah dahulu kepada kedua-dua banduan itu sebelum mentadbirkan mimpi. Itulah yang diceritakan, yang dimaksudkan dalam ayat ini, di mana Nabi Yusuf memanfaatkan ilmu takbir mimpi untuk berdakwah kepada masyarakat. Okey. Jadi ilmu semasa dan fardu kifayah. Jadi sebenarnya ilmu fardu kifayah adalah maksudnya adalah bidang-bidang ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Dalilnya apa? Dalilnya dalam ayat 122 di mana maksudnya tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi daripada tiap-tiap golongan antara mereka beberapa orang memperdalami pengetahuan mereka tentang agama bagi memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada mereka supaya mereka itu dapat menjaga diri. Maksudnya sebahagian mukmin perlu mendalami ilmu yang bukan fardu kifayah ini untuk sebenarnya kelangsungan kehidupan di dunia. Dan dalam Imam Ghazali juga membahagikan ilmu fardu kifayah ini kepada dua, iaitu ilmu syariat ataupun ilmu yang bukan syariat. Ilmu syariat contohnya seperti ilmu tafsir yang bukan yang berkenaan dengan agama tapi yang bukan fardu ain, sebahagian saja perlu. Dan ilmu yang bukan syariat adalah ilmu yang bukan syariat seperti ilmu perubatan, ilmu matematik dan ilmu pertanian. Dan berdosa jika tiada langsung sebahagian daripada umat menguasai ilmu tersebut. Bukan semua umat Islam perlu menguasai ilmu tersebut, tapi sebahagian daripada umat Islam wajib untuk menguasai ilmu tersebut. Jika tidak ada langsung sebahagian daripada umat yang menguasai ilmu-ilmu tersebut, maka semua umat Islam adalah berdosa. Ya? Jadi umat sebenarnya dalam penguasaan ilmu semasa ini sebenarnya umat Islam terdahulu memang telah terbukti adalah umat Islam yang terbaik yang mula-mula menguasai ilmu sains dan teknologi. Ini adalah sebagai salah satu contoh di mana ilmu semasa. Sehingga dikatakan tanpa Islam, Barat tidak kenal sains dan teknologi. Ya? Pengarang menyatakan pengurusi CEO Hewlett Packard Company menyatakan pada suatu ketika dahulu wujud satu tamadun yang terbesar di dunia. Empirenya begitu luas, bersambung-sambung dari lautan ke lautan, menjangkau kawasan utara, tropika dan padang pasir. Tamadun ini hidup subur digerakkan oleh ciptaan-ciptaan baru. Arkitek-arkiteknya mampu membina bangunan tinggi yang melawan graviti. Pakar-pakar matematiknya mencipta konsep algebra dan algoritma, dan konsep-konsep ini membantu penciptaan komputer. Tokoh-tokoh perubatannya menemui ubatan-ubatan baru yang digunakan untuk merawat berbagai pesakit. Tokoh-tokoh astronominya meneropong langit dan memberi nama kepada bintang-bintang dan sekaligus membuka jalan kepada penerokaan angkasa raya. Penulis-penulisnya menulis ribuan cerita. Jadi ini adalah tamadun itu adalah tamadun Islam. Inilah yang diceritakan oleh orang bukan Islam apabila menceritakan bagaimana kecemerlangan umat Islam zaman dahulu. Ya? Maknanya umat Islam pada masa dahulu telah mencapai satu tamadun yang sebenarnya kemudiannya dicedok oleh orang Barat.
dan mereka kemudian mengakui bahawa seolah-olah itu adalah ilmu daripada mereka, sedangkan sejarah sebenarnya membuktikan tamadun itu adalah tamadun daripada Islam. Dan dalam buku ini juga dia menceritakan contoh-contoh sumbangan umat-umat Islam yang terdahulu yang banyak yang disebutkan dalam buku ini, dan kebanyakannya contohnya kalau Abu Qasim Al-Zahrawi itu dia adalah beliau mencipta banyak alat pembedahan seperti alat pemeriksaan telinga dan saluran kencing. Beliaulah yang pertama memperkenalkan penyakit keturunan yang dikenali sebagai hemofilia. Okay. Bagi Abu Hasan bin Haytham, beliau orang yang membuat kajian berkenaan cahaya, termasuk cahaya pada waktu matahari terbit. Dan bukunya Kitab Al-Manadir banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ibn Sina memang tokoh yang dikenali, amat dikenali. Beliau adalah bapa perubatan moden dan beliau adalah seorang Islam. Ya. Al-Khindi adalah orang pertama yang menetapkan kaedah penetapan dos dalam penggunaan ubat-ubatan pada zaman dia. Jadi Al-Khindi adalah seorang farmasis. Ya. Abatani, beliau adalah penuan beliau dalam menetapkan tahun Samsiah yang menepati penemuan pada hari ini untuk tahun Samsiah, iaitu 365 hari, 5 jam, 46 minit dan 24 saat. Jadi penemuan tahun Samsiah juga dijumpai oleh umat Islam. Al-Razi, beliau juga tokoh perubatan, orang pertama yang menemui penyakit campak dan cacar. Beliau merupakan pengasas kepada bidang perubatan kanak-kanak, ibu mengandung dan sakit mata. Jabir Ibn Hayyan adalah berjaya melaksanakan, beliau adalah seorang ahli kimia, berjaya melaksanakan prosedur sains seperti penghabluran, penyulingan, sublimasi dan penyejatan. Dan buku kimia ini diterjemahkan ke banyak bahasa. Dan yang terakhir di dalam buku ini menceritakan tentang Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, ya, terkenal dalam bidang matematik, pengasas kepada ilmu algebra, dan sebenarnya algebra diambil bersebenar dengan nama buku beliau Al-Jabrul Muqabilah. Ya. Dan konsep algoritma yang dinamakan ikut namanya juga adalah diasaskan oleh Al-Khawarizmi. Okay. Jadi apabila telah tahun demi tahun, sebenarnya umat Islam telah hilang daripada kecemerlangan tersebut. Jadi amat perlu sebenarnya umat Islam perlu bangkit dari tidur, ya, perlu bangkit daripada hidup dalam keadaan yang selesa. Dan umat Islam pada hari ini adalah lemah dalam berbagai bidang termasuk sains dan teknologi berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Dan pengarang menyatakan salah satu sebabnya adalah keasyikan sebahagian umat Islam untuk berdebat dan berfalsafah dalam perkara ranting yang tidak berfaedah. Ya. Seorang daripada pengarang Syekh Hasan Al-Nadwi dalam bukunya bertajuk Kerugian Dunia Kerana Kemunduran Umat Islam. Dikatakan dalam buku ni, satu, kaum muslimin tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Taala, dan selama berabad-abad lamanya umat Islam membuang waktu dan tenaga untuk berfikir dan berfalsafah berhubung dengan perkara yang tidak bermanfaat. Jika mereka memfokuskan ilmu yang menguntungkan Islam dan kaum muslimin, kedudukan mereka tidak mungkin menjadi separah ini pada masa sekarang. Umat Islam pada masa sekarang dilihat sebagai lemah. Umat Islam masa sekarang dilihat sebagai bergantung kepada Barat dalam ilmu-ilmu semasa sains dan teknologi. Okey.
Jadi dalam pengakhiran di sini, jadi dia punya conclusionnya adalah ya, menguasai ilmu semasa hukumnya adalah fardu kifayah, iaitu hendaklah sebahagian daripada umat Islam menguasai ilmu ini, dan tidak ada kecemerlangan sebenarnya tanpa kecemerlangan ilmu semasa. Dan ini telah dibuktikan oleh umat Islam sebelumnya yang telah berjaya meledakkan kecemerlangan dalam bidang-bidang ilmu semasa dan menjadi satu tamadun yang sangat dikagumi pada masa dahulu. Dan salah seorang daripada Philips Al-Kikiti ni dalam History of Arab berkata, orang Islam Spanyol berjaya mencatat sejarah keintelektualan yang agung pada zaman pertengahan di Eropah. Mereka lah sebenarnya pembawa obor budaya dan tamadun bagi seluruh dunia, terutamanya di antara abad ke-8 dan ke-13 Masihi. Tapi pada masa sekarang, Spanyol pun bukan lagi di bawah kuasa orang Islam. Jadi yang sangat penting sebenarnya, sangat penting kesedaran perlu disemaikan di hati golongan muda supaya mereka menjadi golongan yang cinta kepada ilmu, termasuk ilmu sains dan teknologi. Jadi bagi sebuah keluarga yang temanya keluarga Qurani, sebenarnya perlu menggalakkan anak-anak mereka selepas dipenuhi ilmu mereka, dada mereka dengan iman yang sebenar-benarnya, dan mereka lah sebenarnya yang perlu keluar menjadi orang yang cemerlang dalam menguasai ilmu semasa. Kerana hanya dengan ilmu sahaja umat akan cemerlang dan gilang gemilang. Jadi kita perlu berazam supaya kita berada di satu penjuru daripada penjuru-penjuru ilmu fardu kifayah ini. Imam Ghazali berkata, yang fardu kifayah ialah setiap ilmu yang bertujuan menegakkan urusan dunia yang tidak dapat diketepikan. Jadi itulah insya-Allah sebahagian daripada summary ataupun ringkasan apa yang ada dalam buku ini berkenaan dengan topik yang keempat, iaitu tip berkenaan cemerlang dengan ilmu semasa. Jadi sebenarnya segala yang baik itu adalah datang daripada Allah. Segala kekurangan itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Semoga apa yang kita share ini menjadi bermanfaat dan menjadi sedikit sebanyak memotivasikan diri kita untuk menggalakkan anak-anak kita menguasai dengan cemerlang sebahagian daripada ilmu semasa ini. Dan sempena bulan Ramadan yang akan kita insya-Allah lalui, semoga Allah mengizinkan kita berada di bulan Ramadan yang akan kita lalui insya-Allah 2 hari lagi. Semoga kita menjadikan, kita berazam supaya Ramadan ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu, dan bagi saya yang dah lebih pada setengah abad ini, takut-takut ini adalah Ramadan saya yang terakhir. Jadi sekala saya mohon kemaafan jika ada salah silap kepada semua sahabat-sahabat semua, ya. Dan saya mengucapkan Ramadan Karim. Sekian, Assalamualaikum.